Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience. Benarkah No Anwar No DAP sudah tiada lagi? Tidak kira apa slogan yang digunakan sama ada satu Malaysia atau keluarga Malaysia, perancangan untuk memajukan negara harus menyasarkan pembangunan lestari. Ia bermatlamat untuk menghapuskan kemiskinan, melindungi planet serta keamanan dan equity kepada semua pihak. Maknanya ia perancangan yang mementingkan equity yang mengutamakan proses bukan semata-mata hasil yang lumayan jangka pendek. Kita tidak mahu lagi mendengar kisah sedih banjir lumpur akibat pembalakan melampau dan penafian dangkal dari mulut pemimpin yang bebal. Bagaimana pemimpin membuat keputusan yang adil untuk rakyat telah diberi panduan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menerusi firman-Nya dalam surah Al-Hujurat ayat 13. Wahai umat manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari lelaki dan perempuan dan kami telah menjadikan kamu pelbagai bangsa dan bersuku puak supaya kamu berkenal-kenalan dan beramah mesra antara satu sama lain. Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah orang yang lebih bertakwa di antara kamu, bukan yang lebih keturunan atau bangsanya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mendalam pengetahuannya akan keadaan dan amalan kamu. Justru jika benar bahawa UMNO akan menghentikan slogan bebalnya No Anwar No DAP, ia merupakan langkah yang amat bertepatan dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat 13 itu. Malah ia merupakan politik yang matang, bukan budaya politik matang dan sederhana yang dicanang oleh PAS, tetapi seperti tong kosong yang kuat bunyinya sahaja. Majlis Presiden Pakatan Harapan dalam kenyataan bersama dengan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, pertemuan dan perbincangan tersebut bertujuan untuk merealisasikan titah hasrat yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah untuk meredakan suhu politik dalam negara. Hadir dalam pertemuan tersebut ialah Ahli Majlis Pakatan Harapan iaitu Presiden Keadilan Datuk Seri Anwar Ibrahim, Presiden Amanah Muhammad Sabu dan Setiausaha Agung Parti Tindakan Demokratik DAP Lim Guan Eng. Pertemuan yang berlangsung selama lebih 1 jam ini tertumpu kepada agenda kepentingan rakyat dalam mencari titik persamaan yang terbaik bagi menangani krisis pandemik COVID-19, menjaga nyawa dan keselamatan diri daripada ancaman wabak dan membebaskan rakyat daripada cengkaman ekonomi berikutan kehilangan pekerjaan dan pendapatan, kata kenyataan itu. Menurut kenyataan itu, persetujuan bersama telah dicapai dalam memperkasa fungsi Parlimen Malaysia sebagai institusi yang bertanggungjawab dan konstruktif menyemak dan mengimbang tadbir urus eksekutif supaya lebih telus dan memenuhi kehendak rakyat. Kami juga bersetuju dan memahami peri pentingnya kebebasan badan kehakiman, reformasi institusi dan tata kelola kerajaan yang baik bagi memastikan keadaan yang lebih kondusif untuk rakyat dan negara dalam konteks keluarga Malaysia, tegas mereka. Terdahulu dalam ucapan sulungnya, Ismail Sabri mempelawa Parti Pembangkang menyertai Majlis Pemulihan Negara MPN dan Jawatan Kuasa Khas menangani COVID-19. Menurut laporan, UMNO akan mengenepikan slogan No Anwar No DAP demi kerjasama dengan Pakatan Harapan untuk menangani masalah pandemik dan kesan akibatnya kepada negara. Ismail mewakili UMNO. Saya cakap kepada dia sudah boleh bincang dengan Anwar dan DAP. Sebelum ini, No Anwar No DAP. Nampaknya sudah berubah. Jadi Ismail kata demi titah agung untuk kerjasama tangani COVID-19, kata Anwar di petik media selepas pertemuan bersejarah itu. Dia berkata Pakatan Harapan menekankan agar program-program untuk rakyat, terutama golongan miskin yang kehilangan pekerjaan, perlu diberikan keutamaan oleh Perdana Menteri yang baharu ini. Dalam masa yang sama, Presiden Amanah pula mencadangkan agar Perdana Menteri memperkenalkan kaedah dan pendekatan baru bagi mengatasi masalah pandemik dan tidak perlu lagi menggunakan kaedah yang lama. Sementara itu, Guan Eng membangkitkan mengenai masalah ekonomi
ekonomi yang terpaksa dihadapi rakyat negara ini ketika pandemik yang juga wajib diberi keutamaan oleh Ismail Sabri. Setelah ekonomi negara dirosakkan oleh skandal One Malaysia Development Berhad 1MDB yang menyebabkan negara berhutang sebanyak 50.5 bilion ringgit, mampukah pimpinan kerajaan yang baharu membawa Malaysia keluar dari perangkap tersebut? Jika UMNO kekal dengan pemikiran yang jumud dan asabiah, maka tidak akan ada cahaya di hujung terowong kemelesetan ekonomi akibat kebebalan mereka. Maka kita akan terus-menerus melihat ekonomi yang memperkayakan si kaya dan memperhambakan si miskin. Jika itu pengakhirannya, kita sebenarnya ingkar perintah Maha Pencipta, iaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala.